Okay, sebelum kita nak start video macam biasa guys, kita nak shout out to our sponsorship untuk video kali ni. Kita nak shout out untuk cendol warisan mak dan abah. Oh, yang ini masa Acap punya celebration, Acap busy lah. So Acap tak sempat sangat nak ke orang kata stall dia. Tapi aku tengok laku pun laku kan. Cendol siapa tak suka. Okay, kepada orang-orang yang ada dekat area-area Kelang, orang-orang yang ada dekat area Sungai Bertik Kelang, Jalan Sungai Bertik Kelang, korang boleh pergi terus kat kedai akak ni, kedai cendol warisan mak dan abah. Apa yang ada dekat sana? Of course lah cendol dia. Macam-macam cendol lah ada. Cendol pulut, kacang, jagung, semua benda. Apa jenis cendol semua kau cakap, semua ada. And dia punya killer part is dia punya cucuk udang kuah kacang. Ya Allah, yang itu tak payah cakap lah kan. Okay, Acap ada sediakan ways kalau korang nak, ataupun location korang boleh klik dekat description bawah. And kalau korang nak dapatkan servis diorang untuk majlis korang ke, ataupun apa-apa jenis orang kata apa, celebration majlis lah kan, korang boleh contact terus nombor ini. Kak Nadia nama dia. Korang boleh deal dengan diorang, no problem, memang senang gila. And selain daripada cucuk udang, cendol, dia ada juga milo kepal, ada juga pasembok, and macam-macam lah dekat kedai sana. So korang kalau kata nak makan, nak rasa ke kawasan sekitar situ, korang boleh juga order melalui Foodpanda ataupun Shopee. Dia boleh hantar terus lah. Alright, so korang kena dapatkan cendol warisan, korang kena rasa sendiri, atau korang datang terus ke kedai akak Nadia ni dekat area yang Acap cakap tadi. Okay, so jom kita start the video. The social media star's Instagram showed a picture-perfect life to her more than 100,000 followers, with one glamorous photo shoot after another. There's a hole on the right side rear on the skull. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Okay, hari ni aku nak cover satu case yang aku rasa semua orang dah tahu, and kebanyakan daripada diorang macam, yelah aku faham lah ada pandangan masing-masing kan. And ikutkan aku malas nak cover benda ni sebab dia more tu macam straightforward punya case kan. But it's okay, atas permintaan ramai we do it today guys. Kita tahu case pembunuhan kejam AB Choi yang baru sahaja tular, yang sedang lagi dalam tempoh siasatan. Kita akan go through dekat mana punca, dekat mana spekulasi, dekat mana teori. Kita akan go through sedikit. Korang stay sampai hujung video, and kita akan dapat ungkai lah mungkin sedikit sebanyak. Alright, jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification guys. Kita like intro macam biasa. Let's roll it. Alright guys, so sebelum kita nak go through panjang, kita berkenalan dululah dengan biodata si mangsa ni. Dia ni dikenali dengan gelaran AB Choi, atau nama sebenarnya AB Choi Ting Fung, seorang model dan juga influencer Hong Kong yang berusia 28 tahun dan mempunyai 2 orang anak bersama dengan bekas suami, which is Alex Kwong, yang merupakan suspek untuk kes ini juga. Perkahwinan kedua dia bersama dengan Chris Tam, iaitu anak pengasas restoran Tam Chai Yunnan Mixien di Hong Kong. So aku rasa dua-dua ni have jugalah. Yelah, dia pun artis and influencer. Kau boleh bayang lah, kat Malaysia ni pun ramai je yang lebih kurang sekufu macam AB Choi ni. So of course ada orang akan pilih lifestyle yang lebih advance maybe. Okay guys, kita tak nak bincang banyak lah pasal dia punya biodata, sebab aku rasa tak banyak pun yang dia orang kata apa expose kan. But aku rasa that is enough lah. Untuk this case that is enough. Okay, kita nak go through terus guys untuk kronologi apa yang terjadi, dekat mana benda ni terjadi, kat mana mayat tu dijumpai. Kita tahu ending dia tak apa nak nice, but we have to story about it. Alright, so macam aku cakap lah, mungkin korang dah pernah dengar kronologi dekat sini, kat sini, but this one yang aku kumpulkan dan aku ceritakan kat korang. Okay, kita start dengan bila dia hilang guys. AB Choi dikabarkan hilang pada 21 Februari tahun 2023 selepas dia keluar daripada rumah untuk pergi ambil anaknya. Tapi waktu tu dia bukan keluar seorang, dia bersama dengan driver dia, which is Anthony Kwong, dan mereka menuju ke Taman Sains Hong Kong bersama. Dan difahamkan juga Anthony Kwong ni yang berusia 31 tahun merupakan bekas abang ipar
Abby Choi. So adik dia Alex Kwong kan, lelaki dia. So ini abang dia, Anthony Kwong. Tapi pada hari itu, apa yang peliknya, Abby ni dia buat something yang luar daripada kebiasaannya. Okey, biasa ni Abby ni dia akan keluar ambil anak dia, makan, balik. Biasa dia akan balik lambat lah. Tapi sepanjang hari tu family dia duduk tunggu sampai anak dia pun dah balik. Kat situ bermulanya misteri kehilangan Abby Choi ni. Sebab anak dia kata Abby tak datang jemput dia pun. And apatah lagi Abby pulang ke rumah tak. So disebabkan kerisauan family si Abby ni, diorang pun apa lagi, terus buat satu laporan polis mengenai kehilangan Abby Choi. And pada hari yang sama juga mereka cuba menghubungi Abby tapi tidak dapat langsung. So itulah dia guys, apa yang terjadi masa kehilangan Abby Choi. Dan selepas laporan itu disubmitkan kepada polis, siasatan terus dibuka. So selepas siasatan dibuka guys, laporan dah dibuat semua bagai, polis terus menjalankan siasatan terhadap individu terakhir yang dilihat bersama dengan Abby, which is apa tadi? Anthony. Alright, so Anthony ni dia pergi soal siasat, tanyalah, Anthony, kau dengan ni pergi mana? So Anthony ni ada bagi tahu yang dalam perjalanan dia ni nak pergi ambil anaknya, Abby ni kata suruh drop dia dekat satu tempat. And then lepas dia dah drop, dia kata dengan Anthony dah boleh belah. Waktu tu polis macam okey lah, maknanya engkau ada dengan dia lah dalam kereta tu, boleh tak kita minta footage daripada dashcam yang ada kat kereta engkau? So bila polis minta benda lah tu, Anthony ni cakap, oh dashcam kita tak function, dah rosak. Tak boleh nak pakai, kalau ada footage pun mungkin tak nampak. Maksudnya benda tu tak boleh membantu siasatan lah. So bila Anthony ni nampak macam insist nak bagi polis dashcam tersebut, polis ni kata dengan dia tak apa, bagi je, tahulah apa kita nak buat. So lepas dia polis ni dapatkan dashcam tu, dia dapati yang dashcam ni sebenarnya bukan rosak, tapi macam sengaja telah dipecahkan. So macam ini dah pelik. So lepas dia dah nampak tindakan mencurigakan daripada Anthony ni, diorang terus pergi ke rumah Anthony untuk panggil parents dia pula, mak dengan ayah lah, bekas mentua si Abby ni, untuk bantu siasatan. Sebab diorang ni adalah orang yang paling terdekat pada waktu itu. Tapi guys, lepas polis dapat keterangan daripada kedua-dua parents ni, dia kata macam dua-dua statement ni agak bercanggah dan sangat-sangat mencurigakan. Polis pun malas nak pening kepala, dia terus tahan ketiga-tiga untuk mereka dijadikan suspek awal untuk kes ini. Okey, siasatan lanjut membawa polis ke sebuah rumah yang disewa oleh keluarga Anthony pada awal Februari di Lung Mei, Hong Kong. Dekat rumah tu, polis menjumpai beberapa alatan tajam yang boleh dikaitkan dengan kes. Antara barang-barangnya adalah gergaji elektrik, mesin kisar daging, pisau, tukul dan beberapa barang lain, termasuk baju hujan, sarung tangan, ada topeng. So dia macam apa benda ni macam a crime thing tau kat dalam ni kan. So polis pun godeh lagi rumah tu, godeh. Diorang menjumpai barang peribadi Abby, iaitu handbag Hermes pink, kad pengenalan dan kad kredit. Kat sini dah dapat lah, polis dah dapat ini adalah lead ataupun teori yang paling kuat bahawa Abby ni telah pun diapa-apakan. Diorang geledah lagi guys, sampailah ke bahagian dapur. Waktu tu polis ni pun terperanjat sebab mereka menjumpai sepasang kaki wanita di dalam peti sejuk dan ada 2 periuk sup daging. Time ni lawyer Mat nak baca. So polis nampak ada 2 periuk sup tadi macam aku cakap. So polis tu pergi dekat periuk sup tu, dia pun buka satu. First yang dia buka, dia tengok dalam periuk tu ada banyak macam lemak, ada sayur, ada lobak merah, and dekat tepi-tepi tu pun nampak ada macam ketulan-ketulan daging yang dicincang. So dia orang pun macam, apa peliknya makanan ni? And dia pun pergilah dekat sebelah tu, ada kan lagi satu periuk. Dia pun buka periuk tu. Masa dia buka periuk tu guys, apa yang diorang jumpa? Diorang jumpa satu periuk sup yang berisi tengkorak dan tulang rusuk manusia. Dan diorang terus clarify ini adalah milik Abby Choi. Maknanya daging kat sebelah tu tadi daging apa? Kalau dah tulang rusuk dekat dalam ni, daging manusia lah man. Alright, pihak forensik mendapati bahagian kepala tengkorak itu mempunyai lubang saiz 7x6 cm yang dikatakan boleh menjadi punca kematian Abby Choi. Mungkin kena ketuk, mungkin kena rodok, mungkin kena
kena macam-macam lah kan. Kita tak boleh nak buat spekulasi sangat, tapi itulah dia lead kepada kes tersebut. Okey, disebabkan ada lagi tubuh badan Abby Choi yang tak ditemui dekat rumah tu, polis terus meneliti atau memperincikan lagi siasatan terhadap kes ini guys. Okay, first pihak polis terus pergi ke CCTV yang ada dekat area-area perjalanan kereta suspek daripada awal yang dia kata pagi tadi tu kan. So dia pun tengok dekat mana lokasi terakhir si Anthony ni dropkan Abby Choi. Lokasi terakhir menunjukkan kereta tersebut pergi ke kawasan penguburan Seung Wan Oh, dan dalam rakaman tersebut guys ternampak juga ada dua daripada tahanan polis tu, termasuk Alex lah. Mungkin Alex datang dengan bapak dia ke dengan mak dia, tak sure, tapi itu yang diorang nampak dekat kubur tersebut lah. And ada sumber tak rasmi juga bagi tahu yang ada saksi nampak family Alex ni dia mengeluarkan 2 bungkusan plastik hitam dari kereta mereka ketika mereka tiba di kawasan perkuburan. So rasa macam pelik lah, apa hal pula kan. So guys, disebabkan kes ini dah dimasukkan kepada kes yang lebih ekstrim, seramai 100 anggota polis termasuk unit khas penyelam ataupun dipanggil Flying Tiger ditugaskan untuk mencari bahagian tubuh lain Abby Choi yang mungkin ditanam atau dibuang ke dalam tasik berdekatan dengan kawasan mereka. Pihak polis juga memberi kenyataan berkemungkinan besar Abby diserang ketika berada di dalam kereta, dan pihak polis juga menyatakan kemungkinan pembunuhan ini telah pun dirancang daripada awal. And the fun fact guys, rumah yang tempat Abby Choi punya mayat ni ditemui juga dikatakan disewa hanya untuk melupuskan mayat Abby. Alright guys, selepas penemuan dahsyat anggota-anggota badan Abby Choi pada tarikh tersebut di rumah tersebut, polis terus melakukan penangkapan kepada kedua-dua bekas mentua dia, which is lakinya, bininya. Alright, so Jenny Lee which is mak mentua dia, and Kau Kwong merupakan bekas bapa mentua dia. Okay, so selepas dah menangkap dua-dua ni, sebenarnya proses nak tangkap dua-dua ni pun bukan senang. Bukan pergi rumah terus tangkap. Dia ada orang kata here and there, pergi menyuruk dan sebagainya. Tapi akhirnya polis dapat jugalah untuk memberkas kedua-dua pasangan ini. Okay, selepas dah berkas dua-dua pasangan ni, diorang cek, diorang siasat, diorang kaji. Rupanya Kau Kwong ni, bekas pak mentua dia ni dulu seorang polis. Bekas polis lah senang cerita. Dan bila diorang siasat lagi dia ni polis mana, apa kes dia, apa dan sebagainya, baru dia jumpa yang Kau Kwong ni ada rekod jenayah lampau yang melibatkan kes rogol. Okay, so sekarang dah clear lah, dia dah rangkap 3. Tadi abangnya, pak mentua, mak mentua. Siapa lagi seorang? Of course lah, dia kena carilah bekas suaminya sendiri, which is Alex Kwong, untuk membantu siasatan. Tapi guys, masa polis duk cari si Alex Kwong ni waktu tu, Alex Kwong ni dah tak ada dah dekat kawasan yang sepatutnya dia cari. Tapi polis dapat menahan bekas suami si Abby ni dekat JT Tung Chung. Waktu tu dia nak buat apa? Bukan bersia-sia guys, tapi dia nak lari dengan dia punya speedboat. Kenapa polis kata dia ni nak lari? Sebab bersama dia polis jumpa ada satu beg duit yang berisi 500,000 Hong Kong dollar dan jam tangan mewah bernilai 4 juta Hong Kong dollar. Selain daripada tu guys, lepas dia dapat berkas semua ni, diorang siasat lagi. Rupanya ada lagi seorang perempuan yang juga terlibat dalam kes ini untuk membantu. Tak silap aku, dia ni sorokkan Kau Kwong ni. Tapi yang kelakarnya, perempuan ni bukannya ahli family dia, tapi perempuan ni adalah skandal kepada bekas bapa mentua dia. Kesemua mereka ni telah pun ditangkap dan mahkamah mengutuskan yang diorang ni tidak boleh diikat jamin langsung disebabkan kes ini telah pun diklasifikasikan sebagai kes berprofil tinggi. Tapi guys, ada juga beberapa rayuan telah pun disubmit daripada pihak bekas mentua dia ni, tapi mahkamah menolak segala rayuan dan mahkamah menetapkan 8 Mei tahun 2023 sebagai pembuka bicara untuk kes ini, sementara siasatan dijalankan dan pencarian anggota badan yang lain juga akan terus dijalankan. So tunggulah sampai semua anggota tu jumpa, baru diorang start paperwork dia. So aku rasa 8 Mei ni kalau kata tak jumpa, mungkin extend lagi lah. Apa sebenarnya punca ataupun spekulasi motif pembunuhan ini berlaku? Okey,
kat sini lah Acap ada jumpa a few things, but I don't know which is benda ni sahih ke. Bukan sahih, maksudnya benda ni dalam siasatan lagi. So kita tak boleh cakap benda ni betul ke tidak. Mungkin media sana pun tukang hype up je, kita pun baca and then kita pun hype up kat sini. Tapi mungkin boleh jadi orang kata apa, motif lah, make sense lah. Alright, okay, kita petik pasal hal family dia, which is mentua dia. Dia dah bercerai dengan Alex ni dan dia pun dah berkahwin baru, betul? Tapi dia ada warisan. Dia ada 2 orang anak yang masih lagi dalam pertalian waris Kau Kong dan juga si apa tadi nama dia, Jenny Lee. Alright. So kat sini diorang ni rasa macam okay, anak tu still cucu dia. Takkan harta si AB ni sikit pun dia tak dapat. And benda ni memuncak selepas Kau Kong tak berpuas hati selepas dia dapat tahu yang AB nak menjual semula apartmennya yang berada di Kaduria Avenue dengan nilai 67 juta Hong Kong dollar dan dibeli atas nama Kau Kong. Salah satu sebabnya, of course lah, harga rumah tu akan jadi lebih tinggi. And tak nak lah si AB ni ambil balik and then dijual rumah tu. Walaupun AB ni dah janji yang dia ni akan bagi rumah baru dekat Kau Kong ni. Antara punca lain, si AB ni dijadikan mangsa untuk kes ini. Difahamkan jugalah family Alex ni memang kejar harta AB ni dahsyat gila. Dan macam aku cakap lah, untuk dapatkan harta daripada waris yang ada di bloodline diorang ni, AB tu kena mati lah. Senang cerita lah. So bila AB mati, harta tu pergi ke anak dia. Si Alex ni akan tuntut hak penjagaan sepenuhnya anak-anak mereka dan dia akan besarkan anak ni, dan harta tu siapa dapat? Of course lah dia dapat. Sebab walaupun dah bercerai, si AB ni masih lagi tau sara family si Alex ni dari segi kewangan. And dia dah janji dah dekat keluarga Alex ni yang dia akan pindahkan keluarga Alex ni daripada tempat tu Kaduria tu ke satu tempat yang lebih baik lepas dia jual rumah yang ada dekat Kaduria tu. And another thing guys, Alex Kong ni sebelum ni pernah tau ada kes juga. Dia ni pernah larikan diri daripada pertuduhan kes mencuri masa 2015 dan dia ni berjaya ditangkap beberapa minggu lepas. Tapi yang lepaskan dia tu pun, yang bayar pun si Abby Choi. Kau faham tak? Dah kena macam tu kantoi orang dikat jamin, kau pergi bunuh pula. So tak tahu dah nak cakap. Tapi guys, kita duk cerita pasal yelah Alex Kong kan, dia punya bekas laki kan. Tadi kan aku cakap dia dah kahwin baru. Tak? Suami dia apa buat? Kan macam dalam news tak ada pun muka suami dia. Bukan tak ada pun, ada lah. Tapi macam tak bising sangat lah kan. Of course lah, kalau aku jadi lelaki, bini aku dah jadi mangsa kepada pembunuhan yang sangat kejam ni, mestilah aku akan orang yang paling banyak speak up. Kan? Is it suami dia pun ada? Mungkin. Alright. So guys, kita jumpa di video akan datang insyaAllah. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Bye.